Wallahu a'lam. Lagi, kami di sini ramai kawan-kawan bukan Islam. Kami banyak terima soalan dari mereka. Dalam masa yang sama kami kekurangan ilmu dan masih lagi belajar. Apakah nasihat Ustaz kepada kami, sebab kadang-kadang kawan-kawan non-Muslim datang ceramah-ceramah agama, tapi soalan-soalan mereka diajukan pada kami. Dia tentang apa? Soalan tentang apa? Banyak soalan. Dia kalau sekiranya mereka ini mengajukan soalan-soalan kepada kita. Tadi baru duduk simbang dengan anak abang kita, Abang Megat kita. Soalan-soalan yang mereka ini ajukan, kita lihat kesesuaian untuk kita menjawab, kemampuan untuk kita jawab. Kalau kita tak mampu jawab, jangan kita jawab, kerana nanti dia akan datang fitnah balik kepada kita. Soalan tadi anak Abang Megat tanya pasal isu contoh dia bagi contoh mudah. Kawan-kawan dia di sekolah tanya, macam mana ni, pasal apa Islam kena tutup aurat? Pasal apa nak kena pakai seluar bawah daripada lutut? Tak boleh ke atas? Pasal apa nak pendek? Tak boleh ke apa masalah? Ada lagi soalan, pasal apa perempuan isteri kamu kena tutup aurat? Dia pula bercakap pasal isteri kita. Nampak? Dia marah kita pasal apa suruh bini tutup aurat. Tak, kita jawab soalan jawapan yang simple kepada dia. Kalau you boleh patuhi undang-undang jalan raya, kita kata bawa 60, kamu bawa 60. Jangan bawa laju, kamu jangan bawa, tamu tak bawa laju. Tali pinggang masuk, tali pinggang pakai tali pinggang. Kalau tak pakai tali pinggang marah. Apa pun tak pakai tali pinggang, pakai cepat. Kita pun kena marah dengan daripada kita ni, sahabat-sahabat kita yang bawa itu. Ustaz, ada duit 300? Ada duit 300? Memanglah saya tak ada. Tak ada, pakai tali pinggang. Jadi pasal apa kita ikut? Oh, ini kerana undang-undang dunia. Jadi kami bagi tahu kat depan yang Kristian ni, kami percaya pada agama kami, percaya pada Tuhan. Ini undang-undang agama kami. Jadi no question, kami ikut. Macam hampa berapa banyak undang-undang dalam Injil yang kita tak ikut? Injil kita jangan minum arak, Injil kita jangan berzina. Pasal apa minum? Pasal apa menjadikan malam hujung minggu malam minum? Nampak? Maknanya hampa tak ikut agama bangsa, tapi kami lebih dahulukan agama daripada undang-undang manusia. Undang-undang manusia kami patuhi kerana untuk menjaga keamanan, untuk menjaga kesejahteraan. Tapi undang agama kami patuhi untuk kami dapat paradise, syurga. Hampa hell. Contoh. Allah. Minta nasihat tentang isteri-isteri dari hadis Nabi, seperti sekiranya ada nanah pada suami, kalau dijilat dengan lidah masih tidak mampu memenuhkan hak suami. Dan satu lagi hadis, sekiranya kalau Nabi boleh suruh isteri sujud pada suami, pasti Nabi akan menyuruh isteri sujud. Minta tolong Ibu jelaskan. Ini contohlah ketaatan. Tentang ketaatan isteri pada suami. Isteri ini dia memang tidak lain dan tidak bukan, dia jalan dia ke syurga mudah saja, taat pada suami. Itu prinsip asas. Jalan ke syurga bagi isteri adalah taat kepada suaminya. Cuma bila berbicara hal dan perkara yang seperti ini, kadang-kala si lelaki ni dia syok kembang tu. Tengok tu. Tengok tu Ustaz cakap tu, balik-balik tak ada lagi keluar air. Kuit bini dah, tengok. Hang kena dengar aku cakap apa? Hang kena taat kat aku. Jadi kan kadang-kadang dia pasal syok sendiri. Jadi ini masalah dia. Islam bila berbicara tentang hubungan suami dan isteri, Islam berbicara tentang kedua-dua pihak. Tanggungjawab. Kalau tengok bagaimana Nabi cerita tanggungjawab, nak tutup tempat dah. Tak kan? Islam cerita contoh pasal tanggungjawab suami kepada isterinya. Contohnya kata Nabi di dalam hadis, idza ta'imta fa'at'imha wa idza iktasaita faksuha. Wala tuqabbih wala tahjur illa bil bait wala tadrib darbatan wadrib darbatan ghairu mubarrih. Maksudnya kata Nabi, bila hang makan, hang kena bagi dia makan. Jangan kita makan ikan Yahudi. Kemarin makan ikan Yahudi kat rumah Abang Faisal kata ikan ni kita ada topi, ikan juju. Tak apa. Jadi kalau kita makan ikan tu, ikan sedap mereka katakan. Contoh bini kita bagi makan keropok kering. Kita makan McDonald, bini kita bagi makan ikan bilis. Jadi tak kena. Kita makan, bagi isteri kita makan apa yang kita makan. Kita pakai, kita nak beli baju ni, pi haba tu. Haba apa? Haba tau. Apa gelak. Pi lah haba tau tu, pi membeli baju di sana. Tapi mereka bini lah, hampir itulah, tali serik banyak, terbalik kita singgah. Tak bila kamu pakai pakaian, belilah pakaian yang setanding dengan kamu.
Kemudian kata Nabi, sebab kehidupan rumah tangga dia tengok laki dia pakai apa. Tak ada ke dia ada perasaan. Bila dia tengok laki dia semua barang-barang yang berjenama, dia semua mesin cari. Laki dia semua hantar dry clean. Tak boleh. Ni tak boleh. Kemudian begitu juga kata Nabi SAW, kalau bergaduh dengan dia, kalau ada perselisihan, kamu berhak untuk pulau dia. Tapi pulau dia jangan pulau halau dia keluar. Asingkan tempat tidur, tapi masih di dalam kawasan rumah. Kalau bergaduh, kalau berselisih dalam rumah, menjadi satu kebiasaan suami isteri berselisih dalam rumah. Kemudian lagi kata Nabi SAW di dalam hadis, wala tuqabbih, jangan cerca, jangan jadi maki, ini hang memang dasarnya ni apa. Ataupun suami isteri berkata, isteri lebih lagi lah, tak boleh. Cerca tak boleh. Kemudian lagi kata Nabi, kalau nak pukul pun wala tadrib darbatan mubarrih. Kalau nak pukul pun pukulan yang tidak meninggalkan kesan. Ni suami kena nak pukul isteri, pukulan yang tidak meninggalkan kesan. Sebab perempuan ni emosi dia lain. Bila dia pukul kesan, ada kesan kata luka sini ke. 20 tahun dah jadi nenek dah. Ni tengok tu. Luka lagi tu ada. Dia punya emosi, lelaki dia tak kira dah kena apa tadi, padahal bini dia balik mangkuk. Jadi benda-benda ni semua kena diperhatikan secara menyeluruh. Itu tugas si suami, tanggungjawab si suami. Tanggungjawab si suami ni luas. Dia tanggungjawab dia kepada isteri dia, tanggungjawab dia kepada anak dia. Sebab tu seorang wanita pernah tanya kepada Nabi SAW. Dia pernah tanya kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, laki aku tak bagi duit aku, tak bagi nafkah, bolehkah aku ambil duit dia tanpa pengetahuan dia? Nabi kata boleh. Pasal apa? Pasal dia tak bagi nafkah, dia tak tunaikan tanggungjawab dia. Isteri dia berhak ambil duit sekadar keperluan. Bukan aku ni nak beli beg tangan ni, geram ho. Lah ni keluar oraton pula. Dia gelak kau ibu di belakang. Jadi keluar jenama-jenama beg tangan ni, oh tak boleh ni. Abang ni tengok baru dapat beasiswa. Balik ambil elok, tak boleh. Kecuali suami dia tak bagi nafkah kepada dia, tak bagi nafkah, tak tunaikan tanggungjawab, baru dia berhak untuk ambil. Sebab suami dia yang wajib bagi nafkah untuk isteri, wajib bagi nafkah untuk anak, wajib bagi nafkah untuk keseluruhan keluarga. Dan suami tak berhak mempersoalkan wang isteri, tak berhak. Dia tak dikata, dapat gaji duduk jalan kita beda-beda lah sama. Tak boleh. Kalau isteri dia kata tak bagi, kalau isteri dia tak bagi, tak boleh. Dia tak boleh paksa. Dia tak boleh buat ayat sedih, itulah mampulah kita. Tak boleh. Si suami, saya tak lagi bini dia nak tergelak lah. Si suami dia tak berhak untuk paksa isteri dia. Tapi kalau isteri dia ada sensitivity, dia nak bagi dengan ihsan, ni tak apa ni, cek bantulah bang, dia bagi, tidak menjadi masalah, boleh menerima. Sebab si suami dia kena ingat, si suami dia tanggungjawab lain pada ibu bapa. Isteri selepas berkahwin dengan suami, dia tak ada lagi tanggungjawab pada kedua ibu bapa dah, melainkan taat pada anak, taat seorang anak pada kedua ibu bapa dah. Sebab dia kena dahulukan ketaatan kepada suami dah. Suami dia kata jangan balik, tak boleh balik, itu asas. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, suami ini tanggungjawab dia luas, dia kena fikir mak bapak dah. Sebab kata Nabi di dalam hadis contohnya, anta wa maluka li abik, engkau dan harta benda kamu adalah milik bapak kamu. Sebab tu bila ingat cerita sejarah Nabi Ibrahim AS datang melawat rumah Nabi Ismail, yang Nabi Ibrahim suruh Ismail ceraikan isterinya. Dia datang berapa tahun sekali, dia datang bertemu, dia sampai ke rumah Nabi Ismail, dia tok assalamualaikum, isteri Nabi Ismail tak kenal siapa dia. Maka isteri Nabi Ismail pun bagi dia minum apa semua. Dia datang sebagai seorang yang tua. Kemudian isteri dia merungut pasal Ismail kerja susah, payah dapat kerja, makan semua susah. Kemudian sebelum dia balik, Nabi Ibrahim AS dia cakap mudah aja. Dia kata pesan kepada suamimu, kata ghair atabata babik, tukar ni pintu punya, dia panggil, kalau pintu tu pemegang pintu tu yang menyebabkan pintu tu boleh ditutup, apa dia panggil, frame pintu. Nabi Ibrahim pesan ghair atabata babik, pesan kat Ismail tu tukar frame pintu. Pasal si isteri sepatutnya dia menjadi pemegang bagi suami. Di saat suami susah, dia kena support.
Di saat suami bermasalah, dia kena membantu menyelesaikan masalah suami dia, bukan menambahkan masalah suami dia. Tapi kalau si isteri sendiri tak boleh nak support suami dia, pintu tak ada pemegang, boleh tutup. Tarik gitu, tak gitu. Saya lagi pindah tak tahu ni. Dia tak boleh nak pegang dah pintu tu. Jadi menyebabkan si isteri ni bila Ismail balik, isteri dia cerita tadi ada orang mai, orang ni pesan kata suruh tukar frame pintu. Maka Nabi Ismail kata, itu adalah bapa aku Ibrahim, dan bapa aku memerintah aku akan menceraikanmu. Aku ceraikan kamu sekarang. Balik kamu kepada keluarga kamu. Maknanya, sebab tu dalam hadis yang lain cerita kuasa ibu, dia berhak untuk bagi tahu ke anak lelaki dia ceraikan isteri. Sebab tu dia berbeza hubungan suami dengan keluarga suami dengan hubungan isteri dengan keluarga isteri selepas berkahwin. Dia lain sikit hubungan dia. Sebab suami bertanggungjawab penuh ke atas kedua ibu bapanya. Walau bagaimanapun sahabat-sahabat sekalian, bila berbicara tentang isu ini, dia kena bicara dengan cara adil, melihat kepada keadaan kedua-dua belah pihak. Kadang-kadang suami cakap bab dia saja, bab isteri macam mana? Kadang-kadang isteri duk cerita perasaan dia saja, perasaan suami dia bagaimana? Ini semua perlu diseimbangkan, perlu dibahaskan, perlu didetailkan permasalahan satu persatu. Wallahu alam. Dan soalan yang terakhir di sini, Assalamualaikum. Semalam Ustaz ada cakap pasal hubungan muslim-muslimat dan kepentingan jaga maruah kami. Di Australia mungkin sama di Malaysia. Kami harus kerjasama perempuan yang bukan mahram. Kami harus kerjasama. Okey. Memang iman kami digoncang, mudah digoncang. Ni lelaki je ni. Soalan lelaki. Nampak lah tu. Baru cakap semalam. Memang mudah digoncang. Pada masa yang sama, saya mau tunjuk contoh baik bagi kaum muslim kepada mereka. Kerja keras, akhlak dan hormat dan lain-lain. Jadi susah atau impossible kalau tak pandang lagi bergaul tiap-tiap hari. Tolong nasihatkan. Dia memang perempuan ni memang hebat. Memang Nabi dah sebut. Kata Nabi di dalam hadis, ma raaitu min ihdakun ataupun ma raaitu ahadan adhhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Aku tak pernah tengok, kata Nabi SAW, aku tak pernah tengok manusia yang mampu mencairkan hati seorang lelaki ar-rajul al-hazim, lelaki yang gagah perkasa kuat. Ni katang-katang ni lelaki yang kuat, maksudnya lelaki yang kuat gagah daripada kalian wahai para wanita. Cuba tengok apa ni, bila pergi shopping beli barang tu, lelaki dia tu dia bodybuilder besar. Bini dia halus je, bini dia kata abang beli beg tangan. Lelaki dia kata ambil lah dua, ambil lah. Laki dia pergi beratok bayar, bawa beg tangan bini, pergi beratok bayar, bini dia pilih kasut 3, 4 pasang, 5 pasang. Maknanya hebatnya dia halus lagu tu. Cuba suruh lelaki hampir beli tak? Hampir beli sekali. Nampak? Dia lain. Ini penangan perempuan ni dia lain. Sahabat-sahabat sekalian, ini sebutan Nabi SAW di dalam hadis. Maknanya mudah emosi lelaki terganggu dengan wanita. Sebab tu kata Nabi di dalam hadis, tidaklah aku meninggalkan kepada kamu fitnah yang lebih besar setelah kewafatanku daripada fitnah, antaranya fitnah wanita. Bukan pasal wanita tu jahat ke apa-apa, tetapi penampilan mereka, gaya mereka bercakap dan sebagainya kadang-kala boleh menggoncangkan iman. Seperti yang disebut oleh sahabat kita ni. Ni siapa dia ni mengaku mengaku tu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, maksud saya semalam ni, saya bercakap pasal kita cuba budayakan suasana berhijab, suasana kurangkan dari sudut, bukan wujudkan sedikit perantara muamalah kita dengan seorang wanita. Kalau kita perlu bekerja sama, wujudkan satu suasana yang islami, yang syar'i. Sebab memang kita tak nafikan dalam kelas apa semua ni bercampur lelaki dan perempuan. Kita mulakan dengan membudayakan dalam diri kita dulu, kemudian sahabat-sahabat kita yang faham, dan kemudian seterusnya bagi para wanita apabila mereka faham, lelaki apabila mereka faham, kita boleh jadikan dia budaya orang Islam. Masalahnya kita yang tak mau membudayakan. Masalahnya kita yang membawa kepada pengiktirafan budaya-budaya yang seperti ini. Budaya-budaya orang non-Muslim di sini. Kita yang membantu mengiktiraf. Nampak? Mengapa bila kita nak solat mereka menerima, kita tak apa solat hangpa orang Islam, sila-sila. Kami tak kacau hangpa. Macam tu juga dalam isu-isu yang seperti ini. Kita kena menampakkan ini budaya kami. Bukan pasal budaya, ini pasal agama kami. Sebab kami nak jaga hak dia.
Jadi perbincangan yang perlu ada, perbincangan yang mana ada batasannya. Dia tak boleh berlebih-lebih. Ini perbincangan apa? Sampai SMS, apa ni, mangkit pagi, mangkit tidur, lagi mangkit makan apa pagi. Yang tu bukan luak tajuk tu. Makan apa dak lagi, sihat dak hari ni, kemudian sat lagi nak pergi mana. Jadi hal-hal yang seperti ini benar-benar dia membawa kepada penyakit hati. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran tentang apa ni, talyin, apa ni, isteri-isteri Nabi yang bercakap mengindahkan suara mereka. Bukan pasal ni, pasal lelaki-lelaki yang ada penyakit di dalam hati mereka, dia akan berfikiran lain. Kadang-kadang perempuan tu suara dia memang dah jenis lembut. Jadi lelaki ni dia jadi perasan lebih. Dia perasan tiap-tiap hari dia duduk sikat rambut tu. Rambut aku ni rambut paling elok dalam UQ ni lah. Jadi itu masalah dia. Dia dah bahasa seorang-seorang dia gitu. Jadi dia bahasa perempuan tu tercakap dengan dia, terteguk dia bahasa seorang-seorang dia. Jadi itu ni kaum ibu ni kena faham dah ni. Jadi ini satu kelemahan bagi lelaki dan memang satu dugaan bagi lelaki. Sebab tu kita memang kena tunjuk akhlak yang baik. Bukan kena tunjuk akhlak yang baik kerana mereka adalah wanita, tidak. Kita tunjuk akhlak yang baik kerana kita lakukan dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak yang baik ini perlu dipraktikkan oleh orang selain daripada kita. Bagaimana cara kita nak menegur mereka? Kita mulakan dengan diri kita dulu. Kita mulakan dengan sahabat-sahabat kita. Dan jangan terlalu agresif untuk menyalahkan orang. Ni dak pergi tengok tu, balik-balik besok malam. Ni dengar ni haram mana tu? Relax lo. Nak masuk nak pergi cari muka dengan orang. Benda ni perlu kepada ilmu pengetahuan. Berikan ilmu kepada mereka, berikan sebab musabab yang mana asasnya adalah syariat. Ini Islam tak bagi. Ini garis panduan kita. Bukan kita kata nak berkeras, kita yang didik, kita yang ajak. Kalau kita tak mulakan, siapa nak mula? Kita yang kena membudayakan hal ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya rasa cukup dulu setakat itu. Moga-moga soalan-soalan yang diberikan. Ya, last soalan. Tolong tanya kedudukan imam dan makmum semasa solat, terutama berkeluarga, kedudukan dia imam kalau bapanya sebagai imam dan seorang anak lelaki kedudukan isteri. Okey, susunan dia kalau ikut di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, susunan Al-Imam As-San'ani ulah cantik. Kalau dua orang sembahyang, kalau solat dua orang, apa dia, dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam bersama-sama dengan beliau, ketika itu beliau berdiri di kiri Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tarik Ibnu Abbas dan jadikan Ibnu Abbas di sebelah kanan Nabi SAW. Di sebelah kanan Nabi, langsung. Disebut dalam perkataan yuhadhi, iaitu sama. Baik. Maka Al-Imam As-San'ani ketika dia ulas Bulughul Maram dalam Subulus Salam, kitab terkenal, kalau di pondok terkenal lah, Salam, dia kata ini dalil yang menunjukkan bahawasanya kedudukan antara imam dan makmum yang seorang adalah sebaris, bukan ke belakang sikit ataupun apatah lagi ke depan lah. Makmum mesti di sama dengan imam. Tak ni dia lekat bahunya, lekat tapak kakinya, dan bila sama bau, automatik tumit belakang akan sama. Sebab kaedah dalam merapatkan saf, ni saf tadi pertama sekali susunan sama. Saf pula mesti rapat. Dia tak boleh ada jarak. Sebab bila Nabi sebut istawu, rapatkan saf, samakan saf, kata sahabat Nabi dalam hadis Muadz bin Jabal, seingat saya, menyebut faja'ala ahaduna yalzaqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadami sahibihi. Maka bermulalah daripada kalangan kami bila Nabi menyebut samakan dan ratakan saf, mereka melekatkan bahu teman mereka dengan bahu mereka dan tapak kaki mereka dengan tapak kaki teman mereka. Cara saf. Itu kalau dua orang. Kalau sekiranya tiga orang, imam di depan, makmum di belakang, standard lah. Kalau sekiranya ada isteri pula belakang sana, perempuan, isteri berada betul-betul di belakang imam. Maksudnya kalau sekiranya contohnya ni berdua tadi ni, isteri berada di belakang suami belakang, dan dibelakangkan sedikit. Sebab afdal saf bagi wanita adalah
yang paling belakang. Paling belakang sikit. Dan sekiranya ada apa ni Anak lelaki dua orang saja, suami dan isteri saja, isteri berdiri langsung di belakang suami. Belakang suami. Berdiri langsung di belakang suami. Dengan jarakkan sedikit. Itu yang digambarkan di dalam hadis-hadis yang dihimpun oleh Syekh Masyhur Hasan Salman tentang kaedah-kaedah menyusun saf di dalam salat. Wallahu a'lam. Kadang-kadang kalau kita sembahyang Jumaat hari ni, kadang macam Jumaat yang lain bila kita rapat gitu, dia ada kata Dia lari. dia lari juga. Kita macam mana Ustaz? Dia macam ni maknanya. Orang yang dia lari itu ada beberapa sebab. Satu, dia tak tahu. Sebab tu dia lari. Dia tak tahu hukum tu. Kedua, dia geli. Dia geli pasal stoking kita tu busuk. Mungkinlah dia geli, Ustaz tahu lah. Yang ketiga, sebab dia tak rasa khusyuk. Dia kata tak khusyuk mengganggu solat aku. Ni tiga orang ni ya. Okey, jahil ni tak apalah, kita jelaskan kepada dia selepas tu. Okey. Yang kedua, pasal dia geli tadi ni, kita kena jelaskan kepada dia. Sebab ini hukum. Ini belajar geli tak geli. Kalau sekiranya kita berpakaian kita tak bagus, kita yang kena ubah peribadi kita. Sebab dilarang kita bersolat dalam keadaan diri kita mengganggu orang lain. Seperti mana orang yang salat mulutnya berbau. Sebab tu Nabi larang orang yang makan as-saum, bawang putih mai sembahyang. Ini selepas makan petai jeruk ni, Allahu akbar. Wah bau. Ada problem besar. Tak boleh. Kemudian yang ketiga ni yang kita kena jelaskan. Orang yang dia khusyuk. Dia kata tak khusyuk buat. Khusyuk ni macam mana? Khusyuk ni adakah dia di-create oleh diri kita sendiri? Kita yang nak pilih cara nak khusyuk macam mana? Salah. Khusyuk ni sebenarnya kita kena ikut Nabi SAW dulu. Kemudian baru kita fokus. Ikut apa yang dipraktikkan dulu. Yang diajar didik oleh Nabi SAW adalah rapatkan saf. Sebab kata Nabi di dalam hadis yang lain, minta maaf bukan hadis Mu'adz bin Jabal, hadis Anas bin Malik tadi ni. La tasawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hendaklah kamu, Nabi gunakan dua huruf berbentuk arahan. Satu la tasawwunna. Satu lagi nun at-taukid. Nun di belakang tu sebenarnya la tasawwu. Tapi Nabi guna la tasawwunna. Taukid tu, nun takkid itu maksudnya bersungguh-sungguh. Hendaklah kamu sungguh-sungguh merapatkan saf kamu, memperbetulkan, menyamakan saf kamu. Ataupun la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Allah akan pecah belahkan hati-hati kamu. Dua pilihan. Dua option saja. Sama ada kamu rapatkan saf atau Allah pecah belahkan hati. Sebab tu kena rapat, kena bagikan penjelasan. Tapi kalau kita sebenarnya cara nak berdiri itu bukan kita, masalahnya kita mencari kaki, kita tak mencari bau. Jadi menyebabkan orang maki tu duduk kangkang. Dia bukan kangkang lagu tu, dia cari bahu. Cari bau dulu, masuk, cari bau, rapatkan bau, kemudian baru lihat kepada kaki. Itu kaedah dah. Sebab tu dalam hadis disebut faja'ala ahaduna yalzaqu mankibahu, bau dulu. Maka bermula daripada kalangan kami, mereka merapatkan, melekatkan lazq. Al-lazq ini lekat, sebab tu salatib dia panggil lazaq. Gam, lekat. Lekat bahu dengan bahu. Mula bau dulu, kemudian baru tapak kaki dengan tapak kaki. Okey, jadi kita perlu kepada penjelasan lah, kalau tidak bergaduh. Kalau dia lari, kita biar ambil dia duduk ligan dia tu pakai tak mayang. Wallahu a'lam. Jadi saya kira cukup dulu setakat tu, terlebih kurang bergurau, saya mohon maaf. Okey, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak penganjur program, sahabat-sahabat sudi datang, dan khususnya kepada Tuan Sultan Presiden kita yang bersungguh-sungguh menjayakan program ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.